Saya, Alessandra Mary Mitchell, akan berkongsi tentang pengenalan projek ini. Pembangunan mampan ditakrifkan sebagai pembangunan yang memenuhi keperluan generasi sekarang tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Apabila konsep bangunan mampan berkembang, ia telah mengalihkan tumpuannya lebih kepada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan alam sekitar untuk generasi akan datang. Selain itu, kitaran hayat pembangunan merujuk kepada pandangan bangunan sepanjang hayatnya. Melihatnya bukan saja sebagai bangunan operasi, tetapi mengambil kira reka bentuk, pembinaan, operasi, perobohan, dan rawatan sisa. Analisis kitaran hayat mempertimbangkan pelbagai aspek penggunaan sumber dalam bangunan, contohnya penjimatan tenaga secara keseluruhan. Dengan itu, sistem penerapan hijau JKR, PHJKR, satu alat yang dapat digunakan oleh pelaksana proyek kerajaan bagi mengukur tahap kelestarian sesebuah pembangunan. Ia telah dibangun berasaskan tahap pengoperasian pembangunan kerajaan sedia ada dan juga keperluan yang telah ditetapkan ke atas proyek-proyek kerajaan. Seterusnya, saya Siti Masita binti Ibrahim akan membentang tajuk Skim Penilaian Penerapan Hijau JKR, PHJKR. Dalam tajuk ini terdapat 4 idea utama, antaranya adalah sistem penerapan hijau di Malaysia, penerapan hijau bagi projek JKR, penerapan hijau JKR, dan hala tuju penerapan hijau JKR. Definisi bagi skim penilaian penerapan hijau JKR adalah satu alat yang dapat digunakan oleh pelaksana projek kerajaan bagi mengukur tahap kelestarian sesebuah pembangunan. Ia telah dibangun berasaskan tahap pengoperasian pembangunan kerajaan sedia ada dan juga keperluan yang telah ditetapkan ke atas projek-projek kerajaan. Oleh itu, skim ini adalah lebih mesra kepada tahap pencapaian pembangunan kerajaan. Slide yang seterusnya adalah sistem penerapan hijau di Malaysia. Ia diwujudkan bagi tujuan sebagai satu alat yang boleh membimbing individu yang terlibat dalam mereka bentuk, pembinaan dan penyelenggaraan sesuatu bangunan atau jalan untuk mengaplikasikan amalan pembangunan mampan atau listari. Terdapat 3 impak sistem penerapan hijau, antaranya adalah meningkatkan kecekapan penggunaan sumber seperti tenaga, air dan bahan. Yang kedua, mengurangkan kesan pembangunan ke atas kesihatan manusia dan alam sekitar semasa kitaran hayat pembangunan. Yang terakhir, mereka bentuk pembinaan, operasi dan penyelenggaraan yang lebih baik. Manakala definisi bagi penerapan hijau bagi projek JKR adalah sesuatu alat mengukur tahap kelestarian sesebuah pembangunan berasaskan kepada data pengoperasian pembangunan kerajaan sedia ada, garis panduan pembangunan yang disediakan oleh kerajaan dan meletakkan ketetapan yang telah ditetapkan bagi pembangunan kerajaan. Terdapat 3 isi ringkas bagi definisi penerapan hijau, yaitu yang merupakan alat untuk mengukur tahap kelestarian dan ia dibantu oleh pasukan pelaksana PHJKR. Dan PHJKR ni sering digunakan dalam pasukan projek. Seterusnya dalam slide ini memaparkan perbandingan antara PHJKR dan MICRIS. Antara perbandingan yang sangat ketara dalam dua penerapan hijau bagi projek JKR ini adalah bagi MICRIS adalah dilaksanakan oleh penilai luar yang dilantik oleh CIDB dan ditadbir oleh CIDB. Dan penilaian mereka juga tahap pelestarian projek beserta indikator karbon. Manakala untuk PHJKR adalah dilaksanakan secara kendiri atau melalui jadual penilaian dan dilaksanakan oleh pihak JKR dan terbuka untuk kegunaan awam. Ia hanya dapat mengukur tahap kelestarian projek sahaja. Ini adalah senarai kriteria penerapan hijau. Terdapat 7 kriteria.
Yang pertama adalah perancangan dan pengurusan tapak lestari, di mana kebanyakan tapak proyek kerajaan telah dikenal pasti terlebih dahulu, maka kebebasan pemilihan adalah hak terhad. Yang kedua adalah pengurusan kecekapan tenaga, di mana ia meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga dengan mengoptimalkan orientasi, fasad, dan reka bentuk bumbung bangunan. Yang ketiga adalah pengurusan sumber dan bahan, yang menggalakkan penggunaan bahan yang diberi penerapan hijau oleh badan yang telah diiktiraf, dan yang meluaskan lagi penggunaan IBS yang jelas mempunyai banyak kebaikannya dari segi kelestarian. Yang keempat adalah pengurusan kecekapan penggunaan air, di mana ia menggalakkan penggunaan semula air dan juga air hujan sambil menjimatkan air dengan menggunakan produk cekap air yang dapat mengurangkan kebergantungan terhadap air terawat. Yang kelima adalah pengurusan kualiti persekitaran dalaman. Ia dapat ditingkatkan dengan perancangan ruang yang sistematik dan efisien, penggunaan cahaya siang, pengudaran semula jadi, keselesan thermal, visual, dan akustik, dan juga kualiti udara yang baik. Yang keenam adalah pengurusan fasiliti lestari, di mana ia adalah satu dari komponen penting untuk mencapai faedah aset yang optimum. Pengurusan yang terancang dan menyeluruh perlu bermula dari fasa perancangan sesuatu aset sehingga aset tersebut dilupuskan. Yang terakhir adalah inovasi dalam reka bentuk. Ini adalah inisiatif dan reka bentuk yang inovatif yang selaras dengan misi kerajaan. Saya Elizabeth Zunaidi dan saya akan membentangkan topik 3 yaitu penerapan hijau JKR. Kategori PH JKR, sektor bangunan. Bagi sektor bangunan, terdapat beberapa kategori bangunan, yaitu kategori E, kategori B, kategori C, dan kategori D. Kategori E ialah rumah atas tanah, dan contoh bagi rumah atas tanah adalah seperti rumah banglo, teres, townhouse, dan cluster. Kategori B ialah rumah bertingkat, dan contoh bagi rumah bertingkat adalah seperti rumah pangsa, apartemen, kondominium, service apartment, small office home office, dan lain-lain berkaitan. Bagi kategori C pula, ianya adalah bangunan awam, komersial, atau industri tanpa sistem penyejukan berpusat. Dan kategori D adalah bangunan awam, komersial, industri dengan sistem penyejukan berpusat. Kategori C dan kategori D adalah seperti bangunan pejabat, sekolah, kilang, gudang, bengkel, small office flexible office, small office virtual office, rumah ibadat, dewan community, lapangan terbang, resort, university, college, balai polis, dan lain-lain yang berkaitan. Hala 7 penerapan hijau JKR. Terdapat dua hala 7 yaitu menaik taraf manual PH JKR Road Sector version 3 kepada standard industri JKR, dan yang kedua ialah penggunaan Building Information Modeling BIM sebagai input pelaksanaan penerapan hijau JKR. Penaikan taraf manual PH JKR Road Sector version 3 kepada standard industri JKR bertujuan untuk memperkukuhkan kriteria dan keperluan di dalam manual sedia ada kepada satu standar utama. Ianya juga untuk meluaskan aspek-aspek jalan kepada jalan-jalan negeri dan jalan bandar. Pembangunan BIM membantu penilaian PH JKR dengan lebih berkesan berdasarkan informasi kriteria reka bentuk yang diperoleh melalui model. Antara kriteria yang telah diterapkan dalam manual aplikasi penerapan hijau JKR oleh unit BIM adalah site inventory, building envelope performance, roof thermal performance, energy efficiency performance and assessment, serta renewable energy. Kesimpulannya, skim penerapan hijau JKR PH JKR amat penting dan berguna di Malaysia yang bertujuan digunakan oleh pelaksana projek kerajaan bagi mengukur tahap kelestarian sesebuah pembangunan. Ia telah dibangun berasaskan tahap pengoperasian pembangunan kerajaan sedia ada dan juga keperluan yang telah ditetapkan ke atas projek-projek kerajaan. Oleh itu, skim ini adalah lebih mesra kepada tahap pencapaian pembangunan kerajaan. Selain itu, impak daripada skim penerapan hijau ini juga sangat baik
yaitu dapat meningkatkan kecekapan penggunaan sumber seperti tenaga, air, dan bahan, mengurangkan kesan pembangunan ke atas kesehatan manusia dan alam sekitar semasa kitaran hayat pembangunan, dan mereka bentuk pembinaan, operasi, dan penyelenggaraan yang lebih baik.